Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah masih mengizinkan, memberi peluang kepada kita untuk meneruskan pengajian secara norma baru. Okey, tanpa melengahkan masa, marilah sama kita mengambil keberkatan dalam majlis ini dengan membuka majlis ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amma ba'd. Muallim harap kamu semua sudah sedia membaca doa mula belajar. Okey, marilah sama-sama kita meneruskan pengajian kita pada tengah hari ini dengan membuka halaman 96 bidang ibadat, tajuk wuduk sempurna. Okey. Di dalam tajuk ini membincangkan tentang wajib wuduk dan sunat berwuduk. Okey, mari kita tengok kepada halaman 96. Okey, yang pertama membincangkan dalam buku ini, buku teks ini adalah tujuan kita berwuduk. Tujuan berwuduk. Wajibnya wuduk, sunatnya wuduk bila kita ingin melakukan ibadat-ibadat tertentu. Okey, mari kita tengok apa yang wajib berwuduk dan apa yang sunat berwuduk. Okey, yang pertama di sini dia bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama diwarnakan dengan warna hijau, bahagian kedua diwarnakan dengan warna merah jambu ataupun warna pink. Okey, marilah kita sama tengok. Tujuan berwuduk. Tengok dulu wajib berwuduk. Wajib berwuduk bila kita ingin solat. Solat apa pun wajib kita untuk berwuduk jika kita nak solat. Yang kedua, menyentuh Al-Quran. Okay, menyentuh Al-Quran wajib kita berwuduk. Dan yang ketiga di sini adalah tawaf. Tawaf kat mana? Kat Mekah, kat Baitillahil Haram, kat Kaabah. Bila kita nak tawaf wajib kita berwuduk. Okey, ini adalah tiga ibadat umum dan ibadat khusus yang dinyatakan di dalam buku teks ini. Okey, yang seterusnya ibadat sunat. Okey, ibadat sunat banyak. Amalan-amalan sunat banyak. Jadi di sini dia nyatakan hanya 5 perkara. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ibadat yang sunat untuk kita berwuduk apa? Tidur. Sebelum tidur dianjurkan kita untuk berwuduk. Menuntut ilmu sebelum datang ke sekolah ataupun tak sempat buat kat rumah, datang ke sekolah, nak masuk kelas, pergi ke tandas dulu ataupun pergi ke ruang yang dikhususkan untuk berwuduk, wuduk dahulu. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Kita nak baca Al-Quran, tak kisahlah kita tengok di mushaf ke ataupun kita tengok di telefon ke, sunat kita berwuduk dahulu untuk membaca Al-Quran. Yang keempat, memasuki masjid. Kita nak masuk masjid walaupun kita bukan waktu di luar waktu solat, contohnya kita nak pergi berehat ataupun beriktikaf, kita disunatkan berwuduk. Dan seterusnya, mengawal kemarahan. Kita dalam keadaan marah, kita nak redakan kemarahan kita, disunatkan kita untuk berwuduk. Sebab apa?
Marah ini adalah api. Api dia akan terpadam, dia akan reda dengan air. InsyaAllah kita melaksanakan wuduk itu reda kemarahan kita. Hikmah daripada wuduk tersebut. Ini adalah beberapa ibadat ataupun amalan sunat yang dinyatakan di dalam buku teks kita. Ada pun banyak lagi amalan-amalan yang tak dinyatakan di dalam buku teks ini. Okey, seterusnya, mengapa kita berwuduk ataupun perlu berwuduk? Ini adalah persoalan. Persoalan kenapa kita berwuduk disebabkan beberapa amalan di atas di sini yang dinyatakan ni. Kalau kita tak nak solat, contoh kita tak nak buat apa-apa, kita nak rehat je, tak disunatkan ataupun tak wajib untuk kita berwuduk sebab kita dah solat. Kita dah lepas waktu solat, dah habis wuduk kita. Contoh kita nak tengok TV, tak wajib pun untuk kita berwuduk, tak wajib pun kita untuk kita, tak sunat pun untuk kita berwuduk. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bila kamu sentiasa berada dalam keadaan wuduk, pahala kamu berada dalam wuduk tu sentiasa mengalir. Kalau kita nak ambil pendapat tu pun boleh. Sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Okey, seterusnya kita terus kepada halaman 97. Di sini adalah perbualan antara pelajar-pelajar dengan ustaznya ataupun cikgunya. Okey, tengok ni. Yang pertama, soalan daripada pelajar tersebut. Okey, cikgu, apakah erti wuduk? Okey, jawab cikgunya, wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Yang ketiga, kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya, antaranya menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Okey, yang keempat, tanya pelajar tersebut ataupun ada pelajar lain menyapa, kalau begitu saya pun mahu belajar dan mengamalkan wuduk yang sempurna serta melazimkannya. Seperti Mak Alin sebut tadi, selain daripada amalan-amalan ni, ada lagi amalan lain ataupun hikmah lain yang menganjurkan untuk kita sentiasa berada di dalam keadaan wuduk. Okay. Apa hikmahnya yang dinyatakan oleh cikgu ini adalah menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Bila keadaan diri kita sentiasa berada di dalam keadaan wuduk, maknanya diri kita sentiasa keadaan bersih rohani dan jasmani. Okey. Kita pergi ke halaman seterusnya. Halaman seterusnya. Okey, halaman seterusnya. Halaman 98. Halaman 98, okey, mari kita belajar. Tadi kita dah tahu apa itu wuduk, apa amalan yang wajib wuduk dan amalan yang sunat wuduk. Kita tengok pula macam mana kita nak dapat, kita nak wuduk dengan sempurna. Okey. Semua nak tahu kan macam mana kita nak wuduk dengan sempurna. Kamu pun nak tahu, Mu'alim pun nak tahu. Sebab apa? Kalau kita dapat wuduk dengan sempurna, maka solat kita insya-Allah akan turut sempurna. Jika solat kita sempurna, insya-Allah Allah akan kurniakan solat kita solat yang khusyuk bila kita dapat anugerah
daripada Allah, solat yang khusyuk, maka tenanglah kehidupan kita. Okey, terus kepada macam mana kita nak wuduk dengan sempurna. Okey, tengok satu persatu. Okey, yang pertama, bersugi ataupun gosok gigi. Bersihkan gigi kita, bersihkan mulut kita. Yang pertama, ini adalah sebelum tu Maklim lupa nak nyatakan di sini dia sekalikan, dia sertakan yang mana rukun, yang mana sunat. Yang rukun dia warnakan dengan warna biru, yang sunat dia warnakan dengan warna merah. Rukun. Rukun di sini adalah wajib, wajib wudu. Adapun yang sunat ni adalah tambahan untuk wudu. Yang pertama, bersugi ataupun gosok gigi. Ini adalah amalan sunat. Amalan sunat, tak buat tak apa, tapi lebih baik buat bagi menampung amalan-amalan wajib lain. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan wudu kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun nak mulakan sebelum menggosok gigi pun tak apa. Sebab apa? Sebab setiap amalan baik kita sunat memulakan dengan membaca basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke pergelangan. Tangan kita ni daripada hujung jari hingga pergelangan. Ini disunatkan, dan disunatkan juga diulang sebanyak 3 kali. 3 kali ulang. Yang keempat adalah berkumur-kumur. Berkumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Jangan masukkan tapi tak keluarkan. Masukkan, keluarkan balik. Itu adalah sunat. Sunat yang ketiga. Dari mula basuh tangan, berkumur. Yang ketiga, masukkan air ke hidung. Yang keenam, yang pertama tadi bersugi, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh tangan hingga pergelangan. Yang keempat, berkumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Yang keenam, ini adalah bermulanya rukun ataupun wajib wuduk. Yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 5, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini adalah sunat wuduk. Yang keenam barulah rukun yang pertama. Apa itu rukun pertama? Itu adalah berniat ketika membasuh muka. Kita nak basuh muka kita, di situlah mula niatnya. Apa niatnya? Nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun boleh juga kita niat sahaja aku mengambil wudu kerana Allah Ta'ala. Ini adalah rukun yang pertama. Rukun yang kedua ataupun perbuatan yang ketujuh, rukun kedua adalah membasuh muka. Membasuh keseluruhan muka. Mana keseluruhan muka ni? Daripada rambut ni, hujung rambut ni sehingga anak telinga hingga bawah ni. Ini adalah keseluruhan muka.
Kena ratakan betul-betul. Jangan main simbah je air ke muka. Kita kena tadah air dengan 2 tapak tangan. Ratakan keseluruhan muka. Okey, yang ke seterusnya. Yang ke-8. Ini adalah rukun yang ketiga. Sebab ni adalah warna biru. Rukun ketiga. Okey, membasuh tangan hingga ke siku. Membasuh tangan hingga ke siku. Okey. Membasuh tangan hingga ke siku, rukun ketiga. Ingat, hati-hati kalau kita kuku panjang, kita kena hati-hati. Kena masukkan air ke dalam kuku tu. Bila kita lupa nak potong kuku kita dalam keadaan panjang, kita kena potong kuku. Kita kena masukkan air setiap jari tu. Masukkan masukkan air hingga rata, lepas tu baru basuh. Basuh keseluruhan ataupun daripada ujung jari hingga ke siku. Elok disunatkan lebihkan hingga lengan. Ratakan betul-betul di bawah siku tu, di bawah yang ada lipatan ni, kita kena buat macam ni agar yang berlipat ni boleh kita ratakan. Seterusnya, ini adalah rukun ketiga. Yang keempat, rukun keempat, menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala. Jangan sapu rambut. Sapu air kena kulit kepala. Kalau rambut tebal, biar air tu betul-betul kena kulit kepala. Kita mazhab Syafi'i mencukupi sebahagian kepala. Ada pendapat basuh keseluruhan kepala. Tapi tak apa. Mazhab kita Imam Syafi'i hanya mencukupi sebahagian kepala. Sunat membasuh keseluruhan kepala. Ada mazhab pendapat yang mewajibkan keseluruhan kepala. Tapi mazhab kita hanya sunat membasuh sebahagian, sunat sahaja. Sunat membasuh keseluruhan kepala. Dan wajib membasuh sebahagian ataupun sedikit sahaja daripada kulit kepala kita. Jangan rambut, kena kulit kepala. Ini adalah rukun yang keempat. Perbuatan yang ke-9. Seterusnya, amalan sunat yang seterusnya adalah membasuh telinga. Basuh kedua telinga. Ini adalah amalan sunat. Okey, yang ke-11. Rukun yang ke-5. Rukun yang ke-5 adalah membasuh kaki hingga ke buku lali. Ini adalah rukun yang ke-5. Rukun yang ke-5 membasuh kaki hingga ke buku lali. Okey, yang ke-12, rukun yang ke-6 adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib membawa maksud ia adalah mengikut turutan. Mengikut turutan yang betul. Okey, bukan kita main buat je. Okey, rasa nak basuh kaki dulu. Basuh kaki dulu. Tak boleh. Ia perlu kepada tertib mengikut aturan yang betul. Okay, yang ke-13, perbuatan yang ke-13 adalah sunat yang terakhir adalah membaca doa. Apa doanya? Okay, sama-sama kita baca. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, sekali lagi. Muallim baca. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah doa selepas wudu. Okey. Guru Maklim pernah bagi tahu rukun wudu ni ada dua. Apa? Yang pertama rukun yang basah, yang kedua rukun yang kering. Apa itu basah, apa itu kering? Yang kering itu adalah 2, yang basah itu 4. 2 itu bukan anggota badan, yang 4 itu adalah anggota badan. Apa itu 2 kering, 4 basah? 2 kering adalah niat. Niat tak perlu kepada air. Tertib juga tidak perlu kepada air. Itu adalah 2 rukun yang kering. Niat awal dan akhir adalah tertib. Ini dua rukun ni rukun yang kering. Adapun 4 rukun lagi itu adalah rukun yang perlu kepada air. Apa? Yang pertama adalah membasuh muka, yang kedua adalah membasuh 2 tangan hingga ke siku, yang ketiga membasuh sebahagian kepala, dan yang keempat membasuh kedua kaki hingga buku lali, daripada hujung jari hingga ke buku lali. Okey, itu adalah 4 rukun basah. Ingat, rukun ataupun wajib wuduk hanya ada 6. Hanya ada 6. 6 perkara saja. 6 perkara wuduk, wajib wuduk ataupun rukun wuduk. Adapun 13 perkara yang dinyatakan ini adalah termasuk dengan amalan sunat. Okey, ingat untuk sunat, setiap amalan wuduk tu diulang sebanyak 3 kali. 3 kali kita ulang sesuatu perbuatan itu adalah sunat. Okay, berganda pahala kita. Okay. Kalau masa tu panjang, contoh kita nak wuduk tu sebelum azan lagi, boleh kita, dianjurkan kita untuk mengamalkan sunat-sunat wuduk. Tapi kalau kita dah terlewat, boleh ataupun cukup memadai untuk kita hanya melakukan 6 rukun tersebut sahaja. Bermula dengan niat, membasuh muka, membasuh kedua belah tangan, membasuh sebahagian kepala dan membasuh kaki serta tertib. Okey, membasuh kedua belah kaki dan tertib, mengikut urutan dia. Okey, seterusnya kita ke halaman 100 dan 101. Okey, kita tengok halaman 100. Halaman 100. Okey. Fahami dan hayati. Kita tengok apa isi kandungan tersebut. Okey, di sini adalah perkara makruh dan yang membatalkan wuduk. Apa perkara yang makruh, apa perkara yang membatalkan wuduk? Okey, di sini perkara makruh dia warnakan dengan warna biru, perkara yang membatalkan wuduk dia warnakan dengan warna hijau. Okey. Okey, perkara makruh. Makruh tu apa, Cik Mu'alim? Makruh itu perkara yang tidak digalakkan untuk kita buat. Ataupun kalau kita buat, tidak mendatangkan dosa, tapi mengurangkan pahala. Okey, apa itu perkara makruh? Okey, yang pertama, apa itu perkara makruh dalam wuduk? Ialah yang pertama, bercakap. Makruh kita bercakap-cakap ketika berwuduk. Okey. Kedua, berlebihan menggunakan air. Berlebihan kita gunakan air. Ingat, wuduk ini bukan kita nak mandi. Hanya
kita nak ratakan air ke anggota-anggota wuduk. Bukan kita nak mandi. Berbeza dengan mandi. Mandi, ya, kita guna air yang banyak. Lebih sedikit daripada kita guna untuk wuduk. Tapi bukan sama seperti kita mandi untuk kita wuduk. Kita kena pandai. Wuduk kalau orang yang pandai memadai dengan 1 botol air mineral sahaja. Nanti bila kita dah boleh bersekolah secara berhadapan, nanti muallim tunjukkan macam mana kita nak wuduk hanya menggunakan air botol sahaja. Air dalam keadaan 1 botol. Guna air yang sedikit mampu untuk kita wuduk dengan sempurna. Seterusnya, mendahulukan anggota kiri. Kita wuduk, kita basuh anggota kiri dahulu. Itu adalah perkara makruh. Tak batal ataupun sah wuduknya, cuma makruh kalau kita dahulukan tangan ataupun anggota kiri. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Contoh kita nak wuduk, kita suruh adik kita ke, abang kita ke, ataupun kawan kita ke yang wudukkan tanpa apa-apa sebab. Kita sihat, gagah, tapi kita suruh orang lain yang wudukkan kita. Itu adalah makruh. Kalau kita sakit, itu lainlah. Itu dimaafkan. Tapi kalau kita sihat tubuh badan, gagah untuk berwuduk, tapi kita suruh orang lain, itu adalah perkara yang makruh. Sah wuduk kita, tapi makruh. Okey, seterusnya kita tengok perkara yang membatalkan wuduk. Ini adalah perkara-perkara yang wajib kita elakkan. Okey, yang pertama apa? Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Keluar sesuatu, kita terkentut ke, kita terkencing ke, itu batal wuduk kita. Okey, yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Kita tidur, contoh kita baring ke kiri ke kanan, itu batal wuduk kita. Tapi kalau kita tertidur dalam keadaan kita duduk tanpa menggerakkan punggung, itu masih kita berada di dalam keadaan wuduk. Yang pasti kita kena yakin bahawa kita tak bergerak. Masa kita tidur tu, macam tu je, tak bangun, tak terangkat punggung kita, tak terangkat walaupun sedikit, tu maknanya kita masih dalam keadaan wuduk. Tapi kalau kita tak yakin, maknanya kita, aku tidur tadi, buntut aku, punggung aku bergerak-gerak, maknanya boleh mendatangkan waswah ataupun syak wasangka. Itu tak digalakkan untuk kita terus solat. Digalakkan kita untuk perbaharui wuduk kita. Kecuali kita yakin dengan sebetul-betulnya bahawa punggung aku tak bergerak walau sikit pun. Itu maknanya kita yakin dengan wuduk kita, kita boleh solat. Kalau kita tak yakin, digalakkan untuk kita perbaharui wuduk kita. Seterusnya, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Kita mabuk. Contoh, kita pingsan, kita pitam, itu membatalkan wuduk kita. Hilang akal ni bermaksud kita gila lah. Na'udzubillah, minta dijauhkan. Orang gila, contoh seorang tu sihat, tiba-tiba Allah uji dia, Allah datangkan penyakit gila kepada dia. Wuduk dia batal, kewajipan untuk solat pun kat atas dia pun tak wajib dah. Sebab apa? Sebab dia hilang akal. Okey, seterusnya, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Siapa itu mahram? Nanti muallim ceritakan. Habiskan dulu isi yang seterusnya. Ni muallim ulang. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey. Yang terakhir adalah
menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Kita tersentuh kemaluan kita contohnya dengan tapak tangan ni kulit hadapan ni, ni batal. Tapi kalau kita tersentuh dengan belakang ni tak apa, tak batal wuduk kita. Tapi kalau sentuh dengan kulit ni, tapak tangan ni, ni batal. Okey, maknanya nak bagi tahu apa itu mahram. Mahram membawa maksud ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Siapa orang yang kita haram bernikah dengannya? Seperti ibu kita, adik perempuan kita ataupun adik ataupun kakak perempuan kita. Kalau kita seorang lelaki, kita haram berkahwin selamanya dengan mak kita, adik-beradik perempuan kita, mak saudara seibu sebapa. Ni panjanglah kalau nak ceritakan. Okey, yang tu dahulu. Faham yang tu dahulu. Okey, haram untuk kita nikahi. Mahram itu bukan mahram bermaksud haram kita nikah mereka, bernikah dengan mereka. Okey, seterusnya kita kat sini hanya untuk persoalan sahaja. Saya mengamalkan wuduk sempurna. Okey, ini adalah persoalan-persoalan tambahan. Okey. Tak apalah, kita tengok sekejap, kita tengok sedikit. Nyatakan erti wuduk. Boleh rujuk pada halaman 8, halaman 80. Boleh rujuk halaman 80. 97 tadi, yang dinyatakan oleh cikgu tadi. Itu halaman 97. Okey, seterusnya senaraikan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ni perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kat sini. Perkara yang membatalkan wuduk. Seterusnya, yang ketiga, aktiviti mantap wuduk. Ini kita perlu buat kat sekolah. Bila kita dah boleh berhadapan nanti, insya-Allah muallim akan tunjukkan macam mana kita nak wuduk dengan sempurna tanpa melakukan perkara-perkara yang makruh dan perkara yang boleh membatalkan wuduk. Seterusnya, ini cakap apa ni? Membantu rakan yang belum menguasai cara wuduk yang sempurna. Ini adalah maknanya kita nak berlatih, kita nak belajar macam mana kita nak wuduk dengan sempurna. Okey. Rumusan apa ni cakap? Okey, wuduk yang sempurna ialah wuduk yang lengkap rukun. Apa itu rukun? Ada 6 rukun tadi. 4 yang basah, 2 yang kering. Okey. Dan sunatnya serta meninggalkan perkara yang makruh. Wuduk, kita nak wuduk yang sempurna, yang pertama kita kena sempurnakan yang rukun 6 tu dan tambah dengan sunat, dan yang terakhir kita meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Makruh pun kita tak buat dalam wuduk. Itulah antara langkah untuk kita mendapatkan wuduk yang sempurna. Okey. Untuk persoalan, kalau kamu tak faham, nanti kita boleh jumpa pada pertemuan secara langsung di Google Meet ataupun kamu boleh hubungi muallim. Seperti yang muallim dah bagi tahu sebelum ni. Okey. Sekadar ini dahulu untuk perkongsian tajuk wuduk sempurna pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datangnya daripada diri muallim sendiri. Assalamualaikum. Okey, sebelum muallim lupa, marilah kita tangguh kelas kita pada tengah hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.